Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, kita sambung lagi topik seterusnya iaitu financial assistance. So, there is a lot of agency actually yang boleh membantu kita untuk kita rise our funding in doing the business lah. So, tujuan untuk kita dapatkan financial assistance ni adalah untuk menjamin kelestarian, sustainability untuk kita develop kita punya business. So, dalam kita buat business kan there is kadang-kadang kita ada something that we need to need to use our capital untuk kita buat new product, untuk kita beli machinery, untuk kita hire pekerja dan sebagainya. Okay. So purpose of financing, the first one adalah strengthening skill of workforce. So kita ada tenaga kerja. So tenaga kerja kita ini perlu untuk diberi latihan. So itu pun kita perlukan kos untuk kita bawa pekerja jalani latihan dalam inilah untuk pengurusan pejabat dan juga untuk menguruskan operation. Okay. Another one adalah terhadap entrepreneur itu sendiri. Bukan company saja, bukan employee saja perlukan training, perlu hadir seminar-seminar, entrepreneur juga perlu. So dia perlu dapatkan perlu hadir ke program untuk dia develop themselves lah. Okay. The third one adalah dari segi marketing and promotion. Sangat penting. Even though sekarang ada je tools yang free tetapi how effective they are. So kalau kita pergi kepada yang berbayar ni, dia lebih spesifik. Dia lebih target customer itu lebih bagus lah. Okay. Dari segi product development, kita nak hasilkan produk yang baru, quality, accreditation, kita hasilkan produk yang berinovasi. Nak dapatkan patent, trademark, copyright pun memerlukan capital. Okay. Technology development, kita nak adapt with new technology, kita nak implement new machinery pun sama. Debt restructuring, bila kita buat business, tak ada nafikan, memang kita akan lakukan atau kita akan ambil hutang lah kan, hutang. So macam mana kita nak restructure balik yang mana yang tak mampu untuk nak balance, tak mampu dari segi wang keluar, wang masuk tak balance. So kita perlu financial assistance. And banyak lagi lah reason-reasonnya. So type of financing ni kita ada soft loan, macam biasalah kita buat loan dengan bank. Kita ada grant yang ditawarkan oleh kerajaan, oleh agensi-agensi. Bila ditawarkan grant ini, bermaksud ada win-win situation. Okay? Equity financing ni bermaksud kalau kita adalah company yang ada shareholder, bermaksud company yang biasanya adalah private limited company. So dia ada shareholder, once the shareholder transfer the ownership, so it will change to the capital. So let's say si A, Mr. A nak jual 2% share. So Mr. E beli. So duit itu akan di-convert kepada capital. Another one adalah venture capital. Venture capital ni is like an angel investor lah. Orang-orang yang kaya raya, so dia nak invest dalam kita punya business. Masuklah investment bank. So mereka pun yang invest dalam kita punya business pun ada kepentingannya. Bukan bagi duit serbu-serbu tak ada dapat apa-apa. Right, so kita ada guarantee scheme yang mana jaminan-jaminan yang dikeluarkan oleh kerajaan dari segi pembayaran fee. So ini lebih selamat lah. And another one kita ada tax incentive. Bila kita dikenakan bayaran tax yang kurang terhadap corporation. So kita boleh lah gunakan duit tersebut untuk kegunaan menyelai. Okay. So basically siapa yang akan bagi financial assistance, there is two mainly adalah the first one minister dan juga agency. So dari segi kementerian ini yang direct towards the financial assistance adalah Ministry of Entrepreneur and Cooperative Development, MECD, dan juga MOSTI. And we have there is about 26 agencies lain yang akan memberi bantuan. Okay. So apa bantuan-bantuan yang diberikan oleh MECD termasuklah Asian Japan Development Fund, Equity Financing, Franchise Development, Skim Pembiayaan Pusat Negeri. So, contoh-contohnya lah. So dalam topik ini pun banyak contoh-contoh. Okay. So another one daripada MOSTI telah pun mengeluarkan satu program yang dinamakan sebagai Enterprise Innovation Fund, EIF. Okay. Objektifnya adalah untuk meningkatkan lagi penglibatan dalam sektor SME. So you can daftar dalam SME. So
you akan mendapat manfaat-manfaat ni lah. Okay. So, ataupun orang perseorangan yang mana buat bisnes dalam sole proprietorship dan menjalankan aktiviti yang berinovasi, termasuklah nak develop new produk ke, nak improve produk ke, proses servis yang mana elemen inovasi ini mestilah boleh di-commercialize. Okay, itu adalah objektif yang mesti tawarkan dalam program Enterprise Innovation Fund. So ada beberapa syarat ni pula. So syarat ni the first one mestilah Malaysian Business Enterprise ataupun individual yang ada projek ataupun produk yang mempunyai elemen teknologikal inovasi untuk di-commercialize. Okay, alright. Itu adalah dari segi kementerian. So kita ada juga others agencies yang melibatkan 26 agencies yang boleh kita dividekan kepada kategori banks dan juga non-banks. Okay. Kita akan tengok one by one bank dan juga non-bank inilah. Okay, bank yang pertama yang relate dengan financial assistance ini adalah Bank Kerjasama Rakyat Malaysia yang mana mengeluarkan satu skim iaitu Youth Business Scheme yang mana mereka ini nak bantu membantu belia untuk masuk dalam masuk dalam dunia bisnes ini secara full time. So, syarat-syaratnya mestilah rakyat Malaysia yang berumur antara 18 ke 40. Sebab itulah dia adalah Youth Business Scheme. 18 ke 40 dan mesti berdaftar dengan Majlis Penggalak Ekonomi Belia MPEB. So, ada dia punya nama web tepi tu dan juga mesti melepasi screening test yang telah dilakukan oleh Kementerian Belia dan Sukan. Dan juga tak ada rekod buruk lah dalam financial institution. Okay. Tujuan Bank Kerjasama Malaysia Berhad ini dia akan bagi bantuan dari segi financing untuk expansion in productive capacity untuk meningkatkan lagi pengeluaran produk dan juga working capital. Working capital ni apa adalah pembiayaan bulanan. Kita akan bayar gaji pekerja, utilities, bayar hutang bulanan dan sebagainya. So every month punya expenses mereka nak biayai lah. Okay. Bank seterusnya adalah Bank Negara Malaysia. Skim yang mereka keluarkan adalah New Entrepreneur Fund 2. Objektifnya adalah untuk meningkatkan lagi Bumiputera yang bisnesnya adalah SME untuk dapatkan akses dari segi financing. Okay, kriterianya adalah mestilah berdaftar di SME dan maksimum shareholder tidak boleh melebihi 2 million. Okay, dan juga kalau ada shareholding by public listed company or government ini mestilah tidak melebihi 20%. So purpose of finding dia untuk meningkatkan lagi productivity. Okay. So different bank sebenarnya mempunyai matlamat yang berlainan lah. Kalau dari segi SME bank dia ada skim dia Graduate Entrepreneurs Fund yang mana mereka ni nak membantu graduate mahasiswa-mahasiswi untuk masuk dalam bisnes ini dalam selected industry lah. So kriterianya mestilah mahasiswa tersebut atau mahasiswi tersebut memegang majoriti share dalam company tersebut dan mesti berdaftar dengan SSM. So, bila kita kata graduate, mestilah at least ada diploma ataupun degree ataupun ada doctorate. Berumur 40 tahun ke bawah dan mestilah dah complete training yang dikeluarkan oleh MECD ataupun others agency yang relate dengan MECD. Okay, purpose of financing dia untuk working capital, pembiayaan bulanan dan juga financing fixed asset, nak bayar pembelian aset tetap sebagai contoh bangunan, machinery, signboard, kereta dan sebagainya. So itu adalah fixed asset ataupun tidak biayai kedua-dua, working capital ataupun fixed asset. Okay. Bank yang seterusnya adalah Agro Bank. Nama pun Agro Bank mestilah something yang relate dengan agriculture. So, skim yang mereka keluarkan adalah Agriculture Entrepreneur Scheme for Graduate. Maksud untuk encourage graduate yang mana involved dalam agriculture. Okay. As their alternative career development. So, kita yang diperlukan adalah graduate yang unemployed, yang tidak mendapat mana-mana peluang pekerjaan di dalam industri. So, mehlah buat yang berminat, mehlah buat agriculture punya business
full time. So purpose of financing mereka adalah nak tolong dari segi working capital dan juga purchase of fixed asset. Okay, sekarang ni adalah kita masuk kepada non-bank pula. The first one adalah Perbankan Nasional Berhad. Program yang mereka keluarkan adalah use franchise yang mana nak membantu Bumiputra, belia Bumiputra masuk dalam bidang franchise. Untuk bantu set up franchising punya business lah. Okay. So kalau kita masih ingat dalam chapter yang lepas, formation of business, franchise ini adalah satu business yang kita 100% follow kita punya franchisor. Okay. So kriteria yang diperlukan adalah Bumiputra dipelopori oleh fully Bumiputra syarikat tersebut dan didaftarkan dalam form of private limited company. Mestilah Bumiputra yang berumur antara 21 hingga 40 dan mampu membiayai 10% total project cost. Dan another 90% serahkan kepada Perbankan Nasional Berhad. So application mestilah disubmit kepada PNS. Okay. Another one adalah Perbadan Usahawan Nasional Berhad PUNB yang mana mereka keluarkan program Prosper Bumiputra Entrepreneurs Retail Project Fund mana untuk panggil Bumiputra involved dalam business retail business. Okay, retail business ni apa? Adalah business yang kita tak produce barang tersebut. Kita ambil daripada wholesaler ataupun daripada agent, so kita jual kepada end user. Okay, so syarat yang diperlukan adalah 18 tahun ke atas dan mestilah ada ciri-ciri usahawan. Macam kita belajar dalam chapter yang ke-2 ada PEC. So ada ciri-ciri yang mereka nak ada ciri usahawan tu. Okay, itu ada terhadap entrepreneur. Kriteria terhadap entrepreneur. So kita ada kriteria terhadap business. Mestilah dijalankan ataupun dibangunkan oleh Bumiputra dan juga variable cost costing, variable project costing tak bolehlah melebihi 1 juta. 1 juta pun dah kira banyak. So tak bolehlah lebih daripada bajet ni adalah 1 juta ke bawah lah. Okay, program yang kedua adalah Prosper Siswazah Entrepreneur Scheme. Nak menggalakkan Bumiputra graduate masuk ke dalam bidang bisnes iaitu retail and distribution business. Right. So, kriteria terhadap yang Bumiputra graduate ini mestilah kurang daripada 30 tahun dan ada at least diploma qualification daripada mana-mana institut yang telah pun disahkan oleh kerajaan. Okay. So, mesti sekurang-kurangnya ada 500 as a set up capital. Okay. Terhadap bisnes pula mestilah 100% owned by the Bumiputra dan masih berada di stage of expansion. So kalau kita tengok development of business ni, dia ada early stage, kita ada development, kita ada maturity, kita ada decline. So mestilah berada di expansion. Baru nak berkembang. Dia bukan kategori baru new setup. Dia dah bertambah. So dia sedang hendak berkembang. Agensi seterusnya adalah Small and Medium Industry Development Corporation yang mana menawarkan projek yang dinamakan Matching Grant for Business Startup. So bermaksud mereka ni akan bantu entrepreneur untuk dapatkan grant yang bersesuaian dengan bisnes kita. Dia bukan nak bagi duit, dia nak dapatkan matching grant. Okay. Termasuklah sektor-sektor manufacturing dan juga servis termasuk insurance and financial services. So kriterianya adalah hendaklah bisnes yang relate dengan SME dan juga 60% of equity are held by Malaysian. Kenalah 60% daripada pemilikan syarikat by warga negara Malaysia. Dan ada license, premise license. Kena apply for premise license. Okay. And another one adalah daripada Multimedia Development Corporation yang mana mereka ada MCS, Malaysian Research and Development Grant Scheme. Yang mana ini adalah grant what we call as reimbursable. Kena bayar balik. Okay. Dan mestilah ada company itu related dengan multimedia. Berdaftar dengan multimedia. Okay. So, dia punya kriteria kenalah
berdaftar, ada status certificate daripada MSC, kena hold shareholder lebih kurang 51% adalah rakyat Malaysia, and kalau lah sebelum ini pernah dapat grant daripada government R&D ataupun another dah pernah apply tak berjaya, so tak boleh minta skim ni lah. So purpose of financing mereka adalah dari segi research and development. Okay. Okay, alright, itu saja untuk financial assistance. Terima kasih. Assalamualaikum.